Mika, Mika. Ya, saya Yin. Ijam. Alright guys, hi, Assalamualaikum. It's your boy Mika-san aka Mikael Andre. Pada malam ini saya akan kongsikan pengalaman seram ataupun misteri yang pernah dilalui oleh saya sendiri. Tapi sebenarnya guys, kisah ini telah pun diceritakan oleh abang saya lah. Kalau ikutkan video Andre Brothers sebelum ini, beberapa bulan yang lepas tu, abang saya dia dah ceritakan pengalaman terkena gangguan misteri ketika buat penggambaran filem Al-Hijab kan. Akan tetapi guys, itu adalah perspektif daripada POV abang saya. Dan malam ini saya akan share ataupun kongsikan perspektif saya pula guys, POV saya pula. Macam mana pengalaman, sebab saya sebagai belakang tabir guys. Abang saya sebagai pengarah kan. So pengalaman tu agak berbeza, sebab kalau belakang tabir ni dia lebih in depth lah dengan pengalaman tu. Sebab yalah kita yang pasang lighting dalam hutan, kita lah yang orang yang terakhir balik kan. So pengalaman yang saya lalui ini sangat-sangat berbeza guys. So, kita akan shoot filem hantu, tajuk dia Al-Hijab. Lebih kurang sebulan lebih kita akan berada di Keluang, Johor guys. Berlakulah penggambaran untuk hari pertama filem Al-Hijab. Kita akan buat shooting tu scene yang orang kata sopan-sopan dululah. Takkan first day tu engkau terus nak gila-gila punya scene kan. So first day tu lebih kepada scene pengenalan, scene makan-makan, scene drama dan sebagainya. So pengalaman kita orang guys, sebagai technical, kita orang akan, orang kata orang ataupun tim yang terakhir akan balik daripada set. Technical dengan art department, orang yang terakhir guys. Maksudnya contohnya kita shoot dekat satu kawasan, akan sampai, yalah orang buat air apa handy apa semua tu, dia akan set up dan sebagainya. Kita orang pun kena sampai awal, sebab kita nak set up lampu, kita orang nak set up kabel, set up monitor untuk director dan sebagainya. Art department pun kena datang awal. Dia nak set up macam-macam lah. Cerita hantu kan, macam-macam asap dan sebagainya kan. Dan shooting dan kita juga orang yang terakhir guys. Maksudnya kalau dah wrap satu hari tu, artis dah balik dulu kan, pelakon dah balik dulu, extra dah balik dulu, production manager semua tu dah balik dulu. So orang yang terakhir untuk kita orang balik adalah kami ni lah. 3 department ni lah yang buat air semua ni, catering ni, art department dan kita orang technical team. Bila dah start scene yang orang kata seram, macam scene yang dah mula orang kata ada penampakan, ada orang kata mood yang macam dalam filem Al-Hijab ni kan. Okay, timing tu dah jadi terbalik, sebab kita orang akan start shoot pukul 5 petang, habis sampai subuh, sebab malam lebih banyak kan. Okay, so untuk first pengalaman encounter kami masa kita shoot Al-Hijab ni, yang saya ingat lah kan, ada satu scene di mana kami dapat call daripada production manager kan, message lah, hari ni kita nak shoot dekat contohnya kawasan Felda sekian dekat Keluang ni lah. Okay, so kita orang pagi-pagi buta ni, dah pukul 8 macam tu, pukul 7 dah biru macam tu, kita pun gerak loh. Sebab jauh perjalanan dia daripada kota lama Keluang tu nak ke Felda tu macam almost 50 minit tu, aku tak ingat dah. So kita orang pun macam diam dalam van tu, diam je kan. Ini dah pertengahan syuting lah, orang kata dah almost 15 hari kan. So abang Hijam bawa sebab kita orang kena sampai dulu nak tengok jelah nak shoot macam mana apa semua kan. Yang bawa lori Cip Cip ni orang kata otai lah, dia bawa lori kan. So bawa sampai daripada satu simpang, daripada kawasan, daripada orang kata
mula masuk ke kawasan kampung lah. Jalan tu dah mula nampak macam hutan-hutan kan. Tapi siang ni hutan-hutan, lepas tu nampak macam ada macam kawasan bukit sikit. Lepas tu depan sana sikit akan nampak ada pokok-pokok, orang kata kawasan macam kawasan Felda kan, pokok-pokok kelapa sawit. So kita orang daripada kawasan yang terang ni mula masuk ke dalam kawasan hutan tu, pokok kan, masuk. So dalam kepala kita orang macam, kita orang yang first ke? Macam, okey lah, sebab macam tak ada siapa ni. So kita pun lalu lah. Kan kalau Felda kan macam laluan ni macam jalan merah tu kan, bawa kan. So pada kita kita orang pukul 8 pagi guys, bawa diam je bawa. Dalam lagi aku rasa nak sampai ke destinasi hujung tu ada macam satu kawasan air, tadahan air, macam satu kawasan tadahan air yang macam kerajaan negeri punya kan. Situ kita nak shoot kat situ. So kita pun bawa, tiba-tiba depan tu ada satu van. So macam, itu budak art department. Dia tengah bawa juga. So kita orang kejar lah. Kejar kan. Kejar. Dia macam laju tau. Cara bawa member yang art department ni, yang van depan tu laju gila. Dia macam kau tahu macam dalam rally yang orang dalam hutan bawa laju kan. Tu macam laju sangat dia ni kan. So Abang Ijam pun cuba nak kejar lah. Nak convoy lah kan. Lepas tu kejar lah. Memang macam laju je dia ni. Lepas tu kita orang macam tak apa lah, cuba kejar. Tiba-tiba aku dapat panggilan. Dia kata call lah daripada PM. Dia kata kita orang tak jadi shoot dekat dalam Felda tu. Kita orang tak jadi shoot kat situ. Kita orang buat scene dekat town dulu. Kita macam alamak bang, kita orang dah pergi. Tak apa, patah balik. So dah salah location pula. Bukanlah salah, which is diorang tukar scene lah. Tak buat kat sini, kita buat dekat town balik. So macam salah. So diorang macam perlahankan kereta lah, perlahankan van. Okay, so kita orang cuba nak kejar van depan ni, yang Ayin ni sebab kita nampak Ayin. Sebab van tu memang kita orang tahu ni van budak-budak kita ni. So kita pun kejar van tu. So kita orang cuba horn tau, nak bagi tahu yang bukan kat situ kat belakang. So kita orang cuba call Ayin ni. Apa semua ni. Tak dapat. Yalah macam dalam kawasan hutan kan. So kejar. Sampai kita orang rasa lantak engkau lah, pandai-pandai kau. Kita orang gerak luar. So kita orang pun dalam masa kejar-mengejar, bukanlah kejar-mengejar macam nak rapat tu kan. Jalan dia macam ada satu lencongan. Macam ni. So lencong kau akan nampak balik. Macam kalau kau bawa kena lencong, kau akan nampak balik lah kereta kan. So kita bawa kereta ni lencong lah. Kereta depan yang member art department ni lencong. So bila lencong, dia akan jadi macam ni lah. Macam ni kan. So kita macam pandang lah dia. Horn, bukan kat sana. Okay, so memang muka memang kita orang. Memang Ayin aku nampak. Ayin tu muka dia serabai. Lepas tu guys, apa yang kita orang macam pelik sangat Ayin ni, dia diam kan. Tapi guys, yang kita orang semua pandang dia pandang kita orang balik tau. Kau tahu dia pandang macam mana guys? Dia pandang macam ni guys. Okay, katalah bawa kereta kan. Macam ni kan. Lepas tu bila kita pass by macam tu, dia tingkat terbuka. Kau tahu dia pandang macam mana? Dia pandang macam tu guys. Apa hal dia ni? Lantak kau lah. Kita macam lantak kau lah Yin. Kau nak buat lawak gelak-gelak, lantak kau lah. So kita pun macam lantak lah. So kita berhenti. Tengah-tengah jalan tu berhenti. Patah balik guys. Patah balik mengambil masa almost setengah jam lah. Sebab nak patah balik town kan. Patah balik, bawa. Tapi dalam masa yang sama cuba call Ayin lah. Sebab yelah tak nak dia lah seorang-seorang kan. So kita pun gerak. Nampak van Ayin tu pun dah masuk hutan semua. Dan perlahan-lahan keluar balik daripada Felda tu. Keluar balik daripada environment kampung. Dah mula nampak jalan besar sikit. Keluar lama lah, almost 20 minit. Dan depan sana kan, nampak dah ada payung, orang catering semua kan. Okay, sana kita shoot kat sana. Laju kan. Lepas tu sampai je, nampak dah ramai lah orang. Abang Pierre pun dah ada. Nampak ada buat makan catering apa semua kan. Production ada, semua ada. Tiba-tiba guys, aku nampak van Ayin ni, van art department ni ada kat situ.
Aku macam, dia tengah parking, dia buka bonet belakang tu, dia duduk baca surat khabar, muka serabai macam bangun tidur. Aku pun berhenti, kita pun berhenti sampai makan lah breakfast apa semua. Aku laju pergi kat Ian. Ian, kau tadi, kau pasal laju gila bawa van ni? Kan, kita orang nak kejar kau. Dia muka serabai. Apa pagi-pagi macam ni? Kau jangan buat pasal. Kau pagi tadi kan kita orang kejar kau. Cakap macam tu kan. Konvoi dengan kau dekat yang Felda sana. Lepas tu macam mana kau patah balik sini laju gila ni? Lepas tu kata, tak ada lah. Aku daripada bilik hotel ni, aku terus sampai sini lah. Aku masa tu, aku dengan Abang Ijam, sebab Abang Ijam lah nak pergi. Aku dengan Abang Ijam, Abang Ijam macam, biar je lah, biar. Dia macam tak nak layan. So aku macam, kami, next day tu, kami shooting dekat kawasan rumah Mak Hitam. Kalau dalam scene tu, kawasan tu dalam kawasan Felda, kawasan sekitar itu jugalah kan. Tapi rumah Mak Hitam ni, dia tapak dia tak ada tau. Tapak dia budak, orang kata art department kena banner lah rumah tu. Rumah tu memang tak ada. So ini sebelum berlakunya penggambaran tu masa diorang Ricky tu, masa diorang tengah nak survey kawasan tu, tak silap saya assistant PM kot, ataupun lebih kurang lah kot, adalah orang-orang tu kan, tak ingat, dapat panggilan. Masa diorang nak Ricky kan, dia kata dapat panggilan tapi private number. Saya macam, hello? Siapa ni? Saya kata, salam. Perempuan tua guys, perempuan tua angkat telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang nak ada penggambaran dekat kawasan rumah saya tu ke? Orang tua tu lah, perempuan tu. Lelaki tu macam yang angkat tu lah aku tak ingat siapa lah, assistant PM apa kot mungkin. Ya, kami yang nak buat penggambaran filem Alijab tu. Makcik ni siapa? Saya tuan kawasan tu. Kami dah dapat kebenaran dah, yang kita orang punya geng cakap lah. Tapi yelah, saya nak tahu kami bercakap dengan siapa kan. Saya Mak Hitam. Baiklah, kalau dah dapat kebenaran tak apalah, saya benarkan, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu terus letak. Saya macam, budak ni pelik, apa hal pula ni kan? Tiba ada panggilan, lepas tu nombor memang private, tak boleh jumpa dah. Bagi tahu kat Abang Pie cakap, kita orang dapat panggilan ni. Dia kata nak shooting kat kawasan ni, memang ada nama orang Mak Hitam ke? Abang aku macam, asal macam dalam skrip je nama dia kan. Nama dalam cerita tu memang Mak Hitam, dalam skrip tu. Lepas tu tiba-tiba Abang Pip macam, yang panggilan sebenar tu pun Mak Hitam. Mulalah diorang macam pelik kan. Okay, so bercerita orang kampung punya. Orang kampung ni ada macam, tak tahulah betul ke tak, tapi orang kampung yang lama-lama kata kat situ dulu pernah ada macam rumah, bukanlah bomo, dia macam yang tukar ubatan tradisional lah kan kat kawasan tu. Tapi tak tahulah dekat mana. Tapi kat tapak yang kami shooting tu memang tapak yang dah terbengkalai lah, ada rumah usang kan. So fast forward kami yang nak shoot tu esok malam tu nak shoot. Rumah pun dah siap banner apa semua. Masa scene tu Pian nak merisik lah, nak cari orang yang boleh buka hijab kan. Okay. So first day, 2 hari tak silap saya. So first day, kita orang pun start pasal lighting. Dalam Felda guys, memang seram guys. Lepas tu Felda ni, dia macam ada bau-bau busuk sikit tau. Mungkin bau-bau baja apa kan. So bila dah sampai tu, kita pun dah start, yelah, letak barang lighting apa semua. Dah start nak shoot. Ayan ni, dia cakap dengan aku, dia nak pergi berak melabur. Lepas tu dia cakap dengan aku, dia dekat kawasan tu ada satu macam tandas lama kat belakang, macam tandas zinc petak kecil tu kan. Lepas tu dia cakap aku, dia tak nak lah berak kat situ sebab tandas lama kan. So dia berak dekat mana-mana bucu-bucu pokok kelapa sawit lah. Dia ambil pot ujung sikit. So bila dah orang kata dia melabur tu, lepas tu tiba ada orang siapa, macam orang tegur, weh tu. Dia ingatkan budak-budak kita lah. Dia pandang tak ada orang, memang tak ada orang. Lepas tu dia tengok torchlight kan, dia tengok memang tak ada. Dia dah mula rasa seram. Dia basuh apa semua tu, dia tarik, dia pump, dia lari dekat aku lah, lagi aku. Weh, Mika. Weh, aku seram tu asal. Tapi tu tengah shoot game. Masa tu aku rasa dah pukul 11-12 lah. Weh, sumpah tu aku rasa ada orang tegur aku tadi. Aku cakap, kau biar betul tu, sumpah tu. Aku dah lah tengah berak kan. Dia muka berpeluh-peluh ni. Cakap, kau biar betul ya.
Cakap, okey, mungkin orang kampung, tak apalah, kau pergi buat hal kau lah. Lepas tu aku pula, masa shoot pun, kita tukar scene, tukar kamera apa semua, aku nak terkencing pula guys. Aku macam, aduh, aku pula nak terkencing kan. Aku cakap dengan Yin, aku nak kencing Yin, kau boleh tak teman aku Yin? Okay, tak apa, dia pun teman. Pergilah. Aku pergi yang dekat tandas lama tu guys. Tandas yang zinc tu, masuk lah. Buka. Memang tu kau bayangkan tandas yang bukan orang dah pakai kau tahu guys. So buka tandas tu, pintu zinc tu, memang tak ada lampu lah cerita dia kan. So aku buka lampu torchlight, masuk tengok, seram gak lah. Kau bayangkan tandas zaman dulu kan. Buka tengok, dia ada satu telaga kecil, seingat aku Pasal aku pun buka seluar apa, aku pun yelah buatlah kerja aku kan, buat kecil kan. Pasal aku macam pandang bawah je lah, pandang bawah kan. Pasal aku macam tak berapa sedap lah. Aku macam, aduh asal tak berapa ngam Aku takut sebab ada telaga tu. Aku macam, kan tak nak tiba-tiba keluar on apa kan. So aku macam, okay, beranikan diri, buka lighting tu, buka torchlight, perlahan tengok telaga tu kan. Tengok, oh okay, tak ada apa. Dalam masa aku nak pusing ke telaga tu guys, aku perasan ada satu botol tau dekat atas telaga tu. Setiap telaga tu aku cakap, ada botol lah. Dan bila aku main lighting aku tu, aku pusing macam ni kan, aku perasan guys, ada banyak gila botol guys. Botol kaca, tak kisahlah botol kicap ke apa ke, tapi semua botol kaca. Botol Coke pun ada, botol F&M pun ada. Aku tengok penuh botol kaca ni, penuh, susun cantik, susun macam tu. Dan semua bertutup guys, semua bertutup, dalam tu ada warna merah. Aku tengok kan, wih seram guys. Aku macam, apa ni? Aku pun pandang kan, rupanya kat semua kaki bawah aku ni semua ada botol guys. Aku dah cuak ni, aku panggil Yen, kau ada? Ayah ada. Aku macam, cepatlah habis kan. Aku pandang kiri kanan guys. Kau bayangkan satu tandas tu, setiap bucu tu dia disusun botol kaca tu. Lepas tu kan, kalau macam zinc kan ada macam, kalau kita nak naikkan zinc kan ada macam kayu plywood 1, kayu plywood 2 kan, sebab nak bagi zinc tu tegak kan. Di setiap kayu tu ada botol. Dan semua bertutup berkain. Aku macam dah settle, sap, buka pintu, sap lari. Aku cakap, Yin, kau tak cakap kat aku Yin, ada botol penuh. Dia kata dia tahu sebenarnya tu sebab dia tak berak kat situ. Jam. So itu tandas tak tahu siapa punya. Tapak tu pun tak tahu siapa punya, tapi dia mula berkait dengan dapat panggilan tu lah, yang mak hitam tu kan. So macam, jam, aku tak nak tahu dah. Gerak pergi dekat ramai-ramai lah, dekat set shooting tu. Scene tu, tengah scene Abang Pierre sampai, dia nak merisik mak hitam lah, yang dilakonkan oleh arwah Maimun kan. Dan scene tu memang macam ngam gila guys dengan situasi sebenar. Untuk hari yang orang kata dah ujung-ujung shooting Alijab ni, shooting pun berlaku dekat quarters polis Keluang 2 hari. Okay, perjanjian dia untuk shooting kat quarters polis ni 2 hari je lah. 2 hari je. Sebab ustaz tu kata, okay, kami shoot 2 hari je Ustaz dah bagi. Ustaz ni, ustaz orang Keluang ni lah, yang jaga semua ni lah kan, yang doa-doa semua ni. Dia kata ustaz dah doa apa semua. Ustaz rasa perjanjian ni 2 hari je lah. Kalau lebih tu tak payahlah, takut apa-apa kan. Okay. So, hari pertama, masa start shoot, memang kena ganggu guys. Which is gangguan mental lah. Sampai je set, dekat tempat shooting tu, aku dengan Abang Ijam nak letak lighting lah. Sebab, kan quarters kan macam bentuk macam blok, sebelah tu blok, bawah tu kan macam kosong kan. Abang Ijam nak angkat lighting, bom, jatuh dekat longkang. Dia ingatkan dia pijak tu macam semak yang ada tanah, rupanya tak ada, longkang, bom, jatuh. So macam luka lah. So dia macam jam, dah macam ganggu kan. Lepas tu start angkat apa semua, recover balik. Ambil lighting tu juga, letak dekat setiap blok. Tapi blok kena belakang blok ujung sana. Ustaz tu kata kalau boleh main blok depan je. Jangan main blok depan, tengah, belakang-belakang, tak payah. Main blok depan je. Dan ustaz kata blok depan tu korang main tingkat bawah sekali, tingkat 1, tingkat 2 paling last, tingkat atas sekali 3 tu tak payah naik, dia kata. Tapi yang dalam cerita tu, dia first time dia tak nampak hijab lagi, dia nak pergi orang kata cek-cek hantu kan.
So hantu adalah macam biasa semua, make up artis semua tu adalah. So dah letak lighting apa semua. Hari pertama shoot lah. Macam biasa PA pun masuk, ada ambil mood apa semua. Sepanjang shooting tu, aku punya DOP Abang Remy ni, dia pasang je ayat Al-Quran. Dia pasang je, dia letak dekat dia punya ni. Okay, lepas tu dia, bila sepanjang dia nak rekod, dia kata abang tak boleh pandang ni viewfinder tu. Dia rekod macam tu je. Dia ambil angle, lepas tu bila rekod macam tu. Okay. So bila shoot tu, untuk scene-scene yang awal-awal yang dekat situ, okay lah. Setelah shoot sampai pukul 12, kita rehat sekejap. Rehat, orang kata supper. Okay. Okay, so bila supper tu, aku kan macai kan. So apa-apa pun Abang Remy kata, Mika, tugas kau jaga kamera ni, Mika. Dia kamera dah letak lah dekat nak shoot the angle tu kan. Tapi sebabkan dia filem, kena jaga lah, benda tu mahal kan. So kau kena tengok aja kamera tu, kerja kau, jangan pergi mana-mana. So okay, bila siapa antara jauh set tu, shooting dekat sini, catering punya makan-makan kat sini, which is dalam aku rasa almost, tak adalah jauh, mungkin ujung ke ujung lah, ujung blok ke ujung blok. Tapi kita orang start shoot tingkat 1. So dekat tingkat 1 tu betul-betul depan tangga kan. Macam kalau tahu kalau tangga sekolah kan, macam ni kan. So kamera tu betul-betul kat tangga, duduk. So aku macam okay lah, tak apa abang pergi. Dalam hati macam bapak takut siap sorang-sorang kan. Abang Ijam kata tak apalah abang, tunggulah Mika, hang lepak dengan aku. Okay, semua pergi, tinggal aku Abang Ijam je berdua. Aku macam, wih bapak cuak siap. Okay, tak apa, tapi ada walkie lah kan semua kan. So okay, so tengah lepak lah, Abang Ijam pun bercerita apa. Kita cerita lah macam mana Mika penat ke apa, shoot ni lah, shooting kan, pengalaman. Okay, aku pun macam okay. Tiba-tiba guys, dalam pengalaman yang seram yang aku encounter lah kan, tengah-tengah lepak apa, isap rokok apa semua kan, tiba-tiba datangnya perempuan tua yang hantu tu, yang naik tangga tu. Dia datang lalu kan dekat kita orang yang extra ni lah, hantu tu kan. Macam, wih bapak seram. Bapak seram gila tu. Aku macam terkejut lah, macam dia seorang je, dia lalu seorang. So aku macam, Abang Ijam macam tak apa. Dia ambil mood, okay, memang dia seorang. Aku macam, wih takut bib, aku memang suak gila masa tu. Tapi dia diam. Dia datang depan kamera ni kan. Lepas tu dia duduk kat angle yang nak shoot tu, dia duduk macam tu kan. Aku pun pandang lah, dah kenapa pula ni Cik Abang Ijam pasal extra hantu ni kat sini. Seram. Okay, aku diam, tapi memang takut gila babe. Sebab kita tahulah tu bentuk hantu kan. So tiba-tiba dia bangun. Okay, dia bangun, dia turun bawah tu kan, dia pergi. Lepas tu dapat walkie-talkie. Dia keluar daripada vision kita orang tu. Maksudnya dia beralih tu tak lama pun. Maksudnya dia keluar je, maksudnya dia turun je gitu lah, sekejap je. Maksudnya daripada dia bangun tu, dia turun bawah tu kan. Dia turun bawah tu, lepas tu dapat walkie-talkie. Berapa second je lah, maksudnya dia hilang tu, dapat walkie-talkie. Okay, standby. Kita boleh start shooting balik. Sekarang ni semua pergi dekat kamera, kita nak ambil shooting. Tolong bawa yang hantu extra ni sekali tolong papah dia perlahan-lahan. Aku dengan Ijam macam, tak logik babe, tak logik. Dia dah selaju itu daripada kita orang pergi ke sana, pergi ke catering. Tak logik, sebab laju ni, memang laju. Sebab distance dia, kamera dengan catering tu jauh. Memang kau kena berlari gila-gila bro sampai sana. So aku macam, dia baru turun je, baru dia hilang dengan kita orang, dia terus okay, standby. Aku macam, Abang Ijam pun macam, tak payahlah Mika, let dia, tak apa. Siapa yang tadi tu? Faham? Aku macam, jam. Untuk logik aku masuk itu adalah orang macam susah. Sebab dia tu kena berlari gila-gila untuk dia pergi dan duduk dan orang nak papah dia. Faham tak guys? So aku macam, maksudnya yang hantu yang sebenar, yang extra tu tengah ada dekat sana lah pun, tengah make up kan. Aku macam mulalah aku macam, siapa tu?
Oh jam tu memang takut guys. Hari kedua tu dia dah ada macam momen yang orang ada dekat blok sebelah pula. Ayah nampak, ada orang lah kat sana. Dia dah macam tu. Ramai nampak. Ada orang lalu kat blok sebelah. Lepas tu dia dekat blok-blok sebelah-sebelah tu, situasi dia dah meriah guys. Memang meriah. Macam dekat quarters lah. Kau dengar macam ada orang kat belakang sana tengah main gitar. Dia macam tu. Dengar baby menangis. So kita orang macam nak shooting kan, sepatutnya kena diam. Tapi momen tu macam dekat pasar. Macam kita apalah. Tapi kita orang semua perasan. Tapi macam tak boleh nak tegur macam. So the next day tu pun sama. Tapi aku rasa next day tu scene yang P dah mula nampak lah. P dah mula takut pun kena kejar apa semua. So ada satu scene tu, ada perempuan tu, dia nak berlari, dia terjatuh kat depan kamera kan. Itu Abang Remy pula kata dia tak boleh nak rekod sebab dia kata ada dua juga benda tu betul-betul depan kamera. Tapi dia nampak ada lagi seorang kat belakang sana. Orang yang sama, makhluk yang sama menyerupai masuk. Dia macam tu dah guys. Dia momen dia hari kedua tu dia memang dah start kacau, menyerupai hantu yang kita buat lah macam make up tu. Memang dia keluar. Nenek tu pun dah ada dua. Okey tak apa lah. Start shoot sampai pukul 12, pukul 1 rehat kejap. Tengah shoot pukul 1, tiba-tiba kan kat bawah ni, kita tengah lepak kat bawah, tiba-tiba guys, Ayin ni yang member aku yang berak tau, dia turun daripada atas sekali. Dia turun sampai ke bawah, jatuh kan. Dia berlari ni, lari sampai ke aku. Mika asal Ayin, Ijam dia ada. Ijam tu macam ramai lah sebab dekat set tu ramai juga nama Ijam ni. Ijam tak ingat. Ijam kat atas kena rasuk. Jeng. Ada seorang kru art department kena rasuk guys kat atas. Oish, tu memang. So itu memang aku tak tahu nak cakap. Bila dah start kena rasuk tu, semua lari lah. Semua okey, kat semua naik. PA naik, PM naik, semua naik. Remy naik. Aku macam makeup artist naik. Semua naik. Aku seorang kat bawah. Remy kata, kau duduk Mika, kau jaga kamera. Sebab dah tak ada siapa kat bawah kan. Tinggal Handy yang buat air tu. Buat air pun jauh kat ujung sana. Aku macam, jangan macam ni. Jangan tinggal aku seorang guys. Okay guys, kau tahu guys, Abang Ijam jugalah. Ijam yang masa dengan nenek tua tu kan. Ijam kata apa, abang stay. Dia orang naik kat atas. Aku tak tahu lah apa jadi. Tapi aku dengar Allahu Akbar. Dengar azan. Lepas tu dengar bunyi. Wah, kena rasuk dekat ujung. Rupanya guys, yang Ijan ni, aku cakap kat Ayin, apa yang berlaku Ayin? Ayin ni budak art department. Kerja art department, dia nak cari macam, kau tahu macam apa, daun-daun kering kan. Dia nak carilah macam apa tu, labah-labah punya sarang. Dia nak decoration lah kan, tempat-tempat tu kan. Okay, so dia cari kat atas. Dia cek kat atas sekali. Ustaz dah cakap dah, atas sekali jangan naik. Okay, dia dengan Ijan lah tadi cari berdua. Ijan ni pula, dia masuk setiap bilik nak cari kan. Lepas tu tiba-tiba, ini Ayin cerita balik lah, berdua kan, cari kat bilik ni, atas sekali, kat blok atas. Tiba-tiba dia masuk satu bilik ni, dia keluar seorang. Ijan tu tak ikut. Lepas tu Ayin cakap, asal aku seorang ni? Dah lah gelap kan dalam quarters kan, macam Highland Tower tu kan. Dia pergi balik, masuk Ijan tu, sebelum yang dia lari lintang pukang tu, dia tengok, dia pandang Ijan tengah duduk bercangkung. Yang member kena rasuk tu kena duduk bercangkung macam ni. Dia pandang je, dia tengah main macam tali tau. Tali ni macam kalau korang macam siapa yang tahu main tali yang macam orang-orang kapal, macam kau nak buat macam bentuk ni, faham tak? Bentuk yang macam cowboy tu, orang kata knot punya, main tali lah. Ada yang cara ikat macam ni. Ada tengah main macam tu. Ada tengah ikat tali kasut dia je. Lepas tu dia pandang, Ayin tu pandang torchlight tu kan, pergi muka dia. Dia pandang macam ni lah. Dia pandang yang macam ni tu yang Ayin tu lari ke bawah geruk-geruk tu. Itu yang bagi tahu, Ijang kena kasut kan. Okay, sampai atas tu yang apa semua, tiba-tiba dah turun bunyi itu daripada atas turun bunyi ke bawah lah. Lepas tu sedar-sedar semua kena angkat si Ijan kena rasuk tu lah, bawa turun bawah. Ijam tadi tu yang member aku tu, dia angkat kamera, dia letak tepi lah.
Abang aku pergi kat tepi aku kan, duduk tepi. Si Ijan ni yang kena rasuk ni, dia macam ni, orang semua buat keliling ni, buat pusingan. Dia dah mula macam ni, dia pandang orang kiri kanan, tiba-tiba dia ke depan, belakang. Lepas tu tangan dia macam ni. Lepas tu tiba-tiba dia buka, kau tahu guys, dia buka step kuda kepang. Dia main kuda kepang guys. Kita orang macam okay, tak apa lah. Ustaz pula masa tu balik rumah. Ustaz yang jaga kita orang ni tak ada, balik rumah. Sebab rumah dekat, dia balik. Lepas tu ada seorang member kita orang ni, nama dia Itik. Itik ni nak tangkap daripada belakang lah. Dia lari, dia nak tangkap je. Ijan tu nampak, Ijan tu macam tendang back kick lah, tendang belakang kan. Boom, tersandar. Itik dia dia kata bukan Ijan tendang ni, macam kuda lah tendang ni kan. Memang masa tu kena rasuk tu gila-gila lah guys. Kena rasuk tu memang baca pun semua memang totally gila-gila punya guys. Lama juga kan. Time tu dah lah pukul 2. Nak settle tu hampir sejam, dah pukul 3 lebih. Habis je tu, lepas berubat apa semua tu, Ijan tu dah okey, dah baring, suruh dia hantar bilik. Sambung syuting yang ni lah, yang nampak-nampak apa semua ni lah macam biasa. Lepas tu PA cakap, guys, sorry guys, kita tak sempat habis, kita kena sambung esok guys. Ustaz dah cakap dah, tak boleh 3 hari, 2 hari je. PA kata nak buat macam mana, kalau tak memang tak boleh habis. Masuk hari ketiga guys, Ustaz dah cakap dah, PA, Ustaz bagi shoot 2 hari je. Hari ketiga tak boleh. Masuk hari ketiga guys, kita orang sampai technical sampai lori pukul 5 lah petang. Handy dah ada, production manager pun dah ada, budak art pun dah ada. Tunggu pelakon, assistant dan juga pengarah. 5 lebih 6. Aku sampai dekat kawasan tu guys, buka je pintu van. Suasana dekat barek polis tu, kuarter polis tu guys, meriah yang gila-gila punya. Tapi orang semua tahu guys. Kita orang macam, bang, asal meriah sangat ni? Dia macam kalau senang cerita kan, kalau siapa yang duduk dekat rumah apartment, rumah flat, rumah PPR kan, korang akan tahulah perasaan meriah petang tu. Petang-petang bunyi motor, bunyi orang main takraw, bunyi baby menangis, bunyi kucing, bunyi orang masak, orang sedai baju, bunyi orang mandi. Itulah bunyi dia guys. Tapi tak logik akal, sebab bangunan tu macam memang bangunan terbengkalai pun, macam Highland Tower tu. Sampai je, tak apalah, kita buat hal kita. Ambil lighting, letak juga tempat yang sama. Lepas tu letak angle apa, siap-siap semua, tunggu pengarah. Okay, PA sampai, pelakon semua sampai pukul 7. Lepas tu makan malam. Meriah guys, bunyi meriah tu sampai habis syuting guys. Okay, tak apalah. Masa sepanjang syuting tu, bunyi meriah tu memang orang semua perasan. Bukan aku seorang, semua orang perasan. Wardrobe perasan, makeup artist perasan, semua orang tegur, asal macam ramai ni, semua tegur macam tu. Okay, so PA masa tu dia cakap kat aku, dia nak tukar baju, scene nak tukar baju. Dia pergi dekat belakang lori lah, lori wardrobe kan, naik atas, dia buka baju lah, tukar baju. Tiba ada angin, pukul 12 macam tu lah malam. Bunyi angin macam orang lalu. Pasal ada orang tegur, woi, macam tu. Dia pandang lah, dia pandang, dia tengok, tak ada orang ni. Lepas tu dia ingatkan akak wardrobe lah. Tak ada, akak wardrobe dekat depan sikit lah, takkan nak tengok apa PA pula kan. Pakai baju cepat, dia caw. Kita orang yang pasal lighting dekat dalam blok ujung tu, aku memang dah takut ni, sebab memang situasi tu memang ada orang, seolah-olah ada orang guys. Ayin buka tengok kat atas, ada orang lalu. Dekat atas blok yang gelap tu ada orang lalu. Lepas tu seolah-olah satu set lokasi penggambaran ni, semua tim ni macam hijab telah dibuka guys untuk hari ketiga tu. Lepas tu
Ijaz yang semalam kena rasuk tu pun ada. Semua macam cuak je lah dengan dia kan. Tapi semua cakap dia, kau jangan pergi jauh, kau duduk je dengan kita orang. Dia rasa dah macam kita masuk alam lain tau guys. Kita dah rasa macam kau dah masuk rumah aku ni. Jom lah tengok aku sekali. Dan kita orang shoot scene-scene hantu tu pun memang ada guys. Memang kan blok kan ada blok, sebelah tu ada blok, sebelah tu blok kan. Blok sebelah-sebelah ni memang ada orang lah. Memang ramai lah. Bunyi orang panggil, bunyi orang macam tu ada. Orang macam orang kata ni lah, macam ajuk kan. Bunyi baby, bunyi orang mandi. Kita orang shoot dekat bilik ni kan. Contoh shooting kat bilik ni. Shooting kat bilik sebelah ni. Scene macam nampak apa pun. Bilik sebelah ni, rumah lah, macam rumah orang. Orang tengah mandi. Dia macam bunyi bunyi orang mandi. Kita macam, siapa mandi tu? Faham tak? Abang Remy Mamak masa tu dia tengah pasang je ayat Al-Quran. Bunyi ayat Al-Quran. Aku memang dah takut gila. Memang hari ketiga ni dah macam, dia bukan, kita orang tak boleh shooting, tapi shoot juga. Tapi last day tu tak sampai pukul 3 pagi tak lah. Dia sampai pukul 2 macam tu je lah. Okay, lepas tu memang ustaz, sepanjang shooting ustaz duduk je, diam je. Lepas tu siapa cakap kat aku aku tak ingat lah. Tapi dia budak kita orang lah, budak teknikal. Aku tak ingat siapa kan. Dia kata dia berbual dengan ustaz tu. Ustaz ni sebenarnya dia dah pagar kawasan blok pertama tu lah. Dia dah pagar. Dia pagar semua makhluk JIN tu kat blok 1 ni je. Dia letak dekat satu, macam dia pagar tu, makhluk tu kata dia suruh makhluk tu duduk dekat satu kalau kuartus polis tu dekat, macam korang naik atas kuartus polis tu, dia macam ada satu naik lencongan, naik bukit tau. Naik bukit sikit, lencongan bukit tu pusing. Atas tu ada tangki air. So yang budak aku ni tadi, aku tak ingat siapa lah, tapi dia cakap kat ustaz tu kata dia dah pagar blok 1 ni 2 hari. Dia tarik semua makhluk-makhluk ni, pindahkan sekejap, diorang ni pergi dekat rumah air tu. Kan, tangki air, rumah tangki air tu. Dia bukan tangki air tau, dia macam rumah yang macam ada bersimen tu kan. Duduk situ sekejap. Hari ketiga dah batal lah perjanjian tu. Kan, dah terbatal dan benda tu semua dah balik lah. Babe guys, aku tak pernah rasa sepanjang hidup aku, memang aku rasa sangat-sangat meriah dalam kawasan macam tu guys. Even aku shooting Highland Tower pun tak macam tu. Highland Tower kalau kita shooting pun rasa sunyi lagi kan. Ini tak. Ini memang meriah gila punya. Sepanjang shooting tu memang semua diam. Sebab semalam tu dah kena rasuk. So shooting lah. Nenek tadi yang jadi hantu tu pun dah macam diam je kan. Dia dah mula lain. Lepas tu settle je scene tu. Okay guys, it's a wrap. Pukul 2 pagi habis. Cepat-cepat lah guys. Macam aku cakapkan guys, technical art orang yang terakhir guys. So semua dah caw. Artis caw, PA caw, production, semua orang yang ni dah bla kita dah agak. Tiba-tiba dalam masa mengemas ni, dalam masa dia nak caw ni, tukang buat air terjerit. Wah! Dia jerit. Apa hal ni? Kita macam apa hal ni? Dia macam tu. Aku nampak ada orang kat tepi aku ni. Dia dengan anak dia tak pakai baju. Dia ambil air. Oi, aku macam, Siapa bang? Ada. Ada orang ambil gambar. Kebetulan masa tu budak-budak kita orang lah ambil gambar macam rumah blok tu kan. Nampak lah. Memang ada guys. Dalam gambar tu memang ada. Dia berdua. Seorang lah abang ni macam abang ataupun ayah yang muda. Satu lagi budak yang macam 10 tahun. Dua-dua tak pakai baju. Dua-dua seluar pendek warna coklat. Tapi dia pakai macam topi Cina tu. Topi Cina yang macam pergi kebun. Tunjuklah dekat Abel tu. Abel ni ke Abel? Oh ni Abel ni. Dia ambil air tadi. Oh, cakap cepatlah. Cepat. Jom. Tapi dia ambil air. Dia diam je. Dia macam, kan. Memang dah kena kacau gila-gila guys. Memang set tu dah memang kena kacau. Lighting pun terbuka tutup. Dah
Padam, buka balik, ambil. Lepas tu memang kita orang nak caw ni memang kena cepat gila. Department kemas memang sapu macam tu je. Lepas tu semua dah start caw. Yang buat air handy ni pun dah letak barang, dah gerak belah. Tinggal 2 je team, technical dengan art. Kita orang depan, technical punya lori, van. Belakang sekali ni van art department. Okey, dah standby ni, nak tutup lampu. Dah ke belum? Okey barang tak ada tinggal Okey, pum, tutup lampu. Yang last, lampu besar tu tutup. Okey, masa tu ada masalah sikit sebab lampu tu tinggi sangat, letak atas lori kan. Bila nak turunkan, lighting tu dia terkena kabel yang macam wire-wire tu. Okey, tolong jap. Itu dah start gelap lah. Weh, masa tu guys, ada masalah guys. Ada masalah. Aku macam, masa tu guys, bunyi quarters tu yang dah gelap gelita, tak ada apa. Kita orang gelap ni, mengharapkan torchlight. Memang aku pandang blok tu memang ramai guys. Bunyi macam orang menganjing. Macam orang panggil, "Oi!" Macam tu. Bunyi orang mandi, baby menangis. Aku memang takut gila baik. Masa tu quarters tu memang dah ramai, macam orang penduduk tu lah. Tapi walhal dia sunyi je. Cepat-cepat turunkan lighting tu. Okey, cepat start enjin. Turunkan. Light masih tersangkut lagi. Dia macam tersangkut apa tau. Masa tu Ayin pun dah standby lah, dah kemas-kemas. Aku pandang memang ada guys, memang ada orang kat blok tu. Memang ramai lah. Makhluk lah, bukan orang, makhluk. Cepat-cepat ambil, tripod simpan, letak dalam lori, tutup, pum. Okay, standby, gerak, jom, gerak. Start engine van. Okay, start lori. Tiba-tiba guys, nak start van art department. Dia tak kasih balik guys. Dia tidak kasih kami balik. So aku pun macam, aduh, macam mana ni? Buka balik lampu. Buka lampu balik guys. Buka balik lampu, tembak dekat van. Proses tu lama juga tau guys. Kau nak kena buka balik lori, kau nak buka balik lampu, buka bonet, tengok apa masalah ni. Memang masa tu aku rasa dekat blok tu dah macam nak menurun lah. Makhluk tu dah macam nak turun, pergi kat kami guys. Memang aku boleh rasakan yang momen tu memang dah kelabah. Call PM, weh tu, siapa dah balik ni? Kita masalah ni. Bunyi masa tu aku dengan Ijam, dengan abang semua ni, aku duduk rapat je lah. Sebab memang blok tu dah macam mana cakap guys. Memang takut lah. Tu memang pengalaman aku lah. So try start. Duduk. Lepas tu entah macam mana diorang baca apa, azan. Aku ingat ada seorang azan. Allahu Akbar. Start. Boleh guys. Start van kita orang. Tutup lampu, pam, tutup lori. Lepas tu call balik PM, cakap tak payah datang. Belah. Semua belah. Meninggalkan quarters polis dekat Keluang tu. Belah balik rumah. Memang momen tu aku rasa dia memang tak kasih balik guys. Memang aku rasa kalau, tak tahulah, siapa yang pernah pergi quarter polis kat Keluang tu, memang aku respect lah guys. Okay guys, so itu dia orang kata pengalaman ataupun point of view sebagai seorang kru yang aku pernah buat, orang kata dalam terlibat dalam industri cerita hantu. Dan itu pengalaman yang paling rare guys, filem Al-Hijab. Dan memang last kali tu satu team guys, hijab seolah-olah terbuka guys. So guys, terima kasih guys pada yang masih menonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, Andre Brothers guys. Kalau ada apa-apa cadangan, jangan lupa untuk komen di ruangan komen. Jangan lupa guys. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Gerak lu guys. Assalamualaikum guys.